Assalamualaikum guys. So bersama saya lagi Azam dalam rancangan Trader Lifestyle. So hari ni korang nak belajar satu ilmu yang baru tak? Hari ni kita akan belajar mengenai RSI ataupun dipanggil Relative Strength Index. So apakah RSI ni? Jom saya terangkan sikit. So RSI ni adalah satu indikator yang kita guna untuk measure momentum sesuatu saham. Untuk korang yang baru nak explore dengan indikator ataupun maybe tak familiar dengan RSI ni, so saya nak share dengan korang yang RSI ni antara one of the important indicator untuk korang nak decide sama ada that stock is oversold, oversold dengan kata lain terlalu rendah daripada harga pasaran, ataupun overbought, harga dia dah terlalu tinggi. Dan di RSI ni juga kita boleh tahu di paras mana yang ketika RSI akan ada momentum yang kuat dan RSI yang pada harga berapa yang momentum yang akan slow, yang maksudnya dia perlahan-perlahan kayu, dia belum lagi nak bergerak laju pantas. Jadi bagaimana kita akan gunakan RSI ni? Jom saya share dengan anda di platform. Okay guys, so hari ni saya nak share pasal RSI. Tapi sebelum saya nak masuk bab dekat platform RSI, saya nak share beberapa teori untuk anda take note. Okay, the first thing adalah jika RSI di bawah paras 30% ke bawah, dia adalah oversold. Okay, maksudnya saham tu adalah oversold, terlalu rendah. Dan jika RSI di paras 70%, 70% ke atas, maka saham tersebut adalah overbought, maksudnya dah terlalu tinggi. Jadi macam mana rupa RSI ni? Jom saya tunjuk dekat platform. Alright, ini adalah trading view saya. Okay, macam biasalah trading view dengan indikator-indikator, pelbagai jenis indikator, tools-tool. Benda ni saya dah cover dekat video-video yang lepas. Untungnya korang yang subscribe belajar semua ilmu percuma je. Alright. So, first, cara mana kita nak masukkan RSI ni? Okay, klik indicator and then korang type je lah RSI. So, RSI ada banyak. So, kita ambil Relative Strength Index ni. So, benda ni kita boleh tukar. Info input ni kita boleh tukar. So, kat sini korang nak tukar macam-macam input boleh. 3 ke, 4 ke. Tapi, universal semua orang pakai adalah 14. Jadi, remain 14 pun okey, tak ada masalah. So saya tukar color merah lah supaya senang sikit korang nampak. So saya dah remark sini, ada 2 line kat sini. So okey, sini saya letak green zone, macam tu. So korang jelas sikit So korang boleh nampak kat sini bawah ni, yang dalam ranging ni adalah 30. Okey, bawah ni 30%, ini adalah 70%. Okey, ini adalah ranging lah saya letak. So macam mana kita nak gunakan RSI ni? Okey, saya nak ambil beberapa contoh untuk RSI ni supaya korang senang nampak dan korang senang nak study sendiri nanti macam mana nak guna RSI ni. Okay, macam saya cakap tadi, kalau RSI tu di bawah 30%, okay, maksudnya di bawah daripada paras ni, maksudnya dia adalah oversold. Maksudnya saham tersebut murah. Kalau dia atas 70%, dia adalah overbought. Harga dia terlalu tinggi. Jadi itu adalah basic teori mengenai RSI. Tapi ada beberapa fakta lagi yang saya nak share dalam yang menarik untuk anda gunakan RSI ni, dan anda boleh combinekan dengan teknik Golden Cross kalau anda nak gunakan. Okay, antara contoh dia macam Getronic. Okay, saya ambil saham Getronic lah, saham yang ada asas fundamental sikit. Kalau pakai penny ni dia tak berapa nak cantik sangat lah kalau you guna RSI, sebab you tak boleh nak measure the exact RSI punya momentum. Sebab penny stock ni kita tahu dia berat, dia nak naik tu slow. Jadi kalau you guna yang ada asas fundamental, the stock yang above 30 sen, 30%, 30 sen ke atas, then menarik sikit untuk you gunakan sebab you boleh tengok pergerakan dia yang lebih volatile. So kita tengok dekat Getronic. So basically Getronic masa PKP hari tu mengalami kejatuhan yang teruk, dan apa yang berlaku
You tengok RSI dia jatuh hingga ke paras 11 11% 11% kat sini. So you bayangkan Getronic is a good fundamental company juga, yang dia jatuh 11%. So harga dia dah terlalu oversold. So patutnya kalau dah jatuh dah parah rendah dah, patutnya jangan ada rendah lagi lah. Kalau dia rendah lagi, dia akan go sampai zero. Tapi kalau makin dekat dengan zero, makin orang kata makin oversold lah, makin terlalu rendah. Jadi apa yang berlaku dekat dalam situasi Getronic ni, bila dia jatuh, apa yang berlaku, harga terlalu rendah dan orang sambar. So macam saya cakap tadi, kalau you ambil below 30%, maksudnya bawah 30% ni harga dia, you tengok kalau first masa dia break jatuh 30%, harga dia dekat RM1.8. So ni dah consider murah. Kemudian dia jatuh bawah lagi sampai ke 12 sen, 12%, dan harga dia sama RM1.3. Okay? RM1.3. So what happened, you tengok, after a few months dia buat kenaikan. So even though kalau you ambil masa below 30% pun you masih untung. Sebab you tengok kenaikan dia naik sampai above almost RM3. Actually dah achieve RM3 pun. Itu untuk Getronic. So itu menunjukkan apa berlaku bila satu RSI tu, you tengok dia melebihi 70%. Nampak macam ni kan, 70%. Nampak? Bila satu saham tu lebih 70%, dia ada momentum yang kuat. Kuat sangat. And apa yang berlaku bila dia dah above, you tengok dah sampai 80%, dah terlalu tinggi, and then dia akan buat retracement, jatuhan. So itu adalah RSI punya fungsi. Kita ambil counter-counter yang lain. Macam contoh di pharma. Okay, di pharma ni, okay, macam PKP awal kita susah sikit detect. Memang dia jatuh below, tapi tak nampak ada sebarang kejatuhan lah. Kalau macam ni, kalau you sahut, you pun tak tahu bila nak naik kan. Jadi ini you pegang lama. Kita cari satu stok yang mungkin ada kejatuhan yang teruk. Macam for example, contoh Top Glove. Top Glove ni kita ambil contoh Top Glove. So you tengok apa yang jadi kat Top Glove. Bila dia buat kenaikan itu, okay, masa PKP naik gila, and then last time dia buang. So dia buang, the stock ni membuang sampai jatuh 30%. Nampak? Dia jatuh below 30% RSI dia. Sangat murah dah. So kalau you ambil masa ni, you tengok bila dia rebound balik from sini, saya marking sini. Okay. So harga dia RM6, 6.15. So you tengok bila dia rebound balik kenaikan, tengok kalau you ambil masa 30% ni pun dah kira rendah. So dia naik lagi sampai RM9 lebih. So banyak kenaikan ni, bukan sikitnya kenaikan untuk counter yang mahal lah. Kat sini kalau you combine dengan support resistance, you pun dah boleh nampak actually dia jatuh ni dekat area of support. Nampak? Sini ada support sini kan. So you tahu. So ini antara contoh penggunaan RSI. Saya ambil lagi beberapa contoh sebab benda untuk RSI ni kalau nak mudah you kena ada beberapa contoh yang lain lah. For example, ambil contoh Takaful. Takaful sekarang ni dia sedang buat kejatuhan. So last time you tengok masa PKP, dia jatuh teruk dan dia dah jatuh below 15%, bawah 15% dah. Okay? Kalau you ambil 30% sini pun masih murah. Kalau you ambil kat sini pun still okay, murah. Sebab apa? Maybe lah, katakanlah you guys tak berapa chartis, orang kata tak, belum betul-betul mahir dalam technical analysis, and you nak bergantung pada RSI. Katakan you ambil betul-betul masa dia jatuh 30% ni kat bawah ni, so you ambil area sini. Even though dalam masa beberapa hari you dindong, katakan you ambil sini lah, you ambil sini masa jatuh ni, you ambil dekat area sini lah kononnya terambil kan, RM3. So katakan you ambil area sini, so tengok berapa hari dia nak ambil sebelum dia rebound balik. 1 hari, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 hari dia ambil masa untuk dindong-dindong dekat area price you and jatuh. Maybe masa ni you floating loss banyak sikit. Tapi apa yang berlaku bila dia start rebound? Dia buat kenaikan yang banyak. Okay? So ini adalah salah satu teknik yang you boleh guna untuk swing. So you tengok dia jatuh, and then dia buat kenaikan. So same thing yang berlaku sekarang ni adalah apa yang you boleh nampak adalah
Takaful sedang buat kejatuhan, okay? Dia sedang buat kejatuhan dan mungkin sekarang ni paras dia pun nak pergi ke uh, dah below 30%. So mungkin ini adalah peluang untuk anda ambil. So apa yang anda boleh buat adalah anda tunggu dekat mana anda nak tangkap support untuk takaful. So nanti once dia dah rebound balik, then you get profit lah from kan. So apa lagi stok yang lain yang kita boleh tengok, kita ambil. Antara stok yang saya monitor adalah Axiata. Okay? Axiata ni kalau you tengok based on fundamental, tak adalah hebat mana. Tapi sebelum ni Axiata bermain above RM3 tau, atas RM3. Dia sebelum ni tak pernah jatuh sampai, you tengok dia jatuh berapa tahun dah. You tengok last dia jatuh pada harga bawah RM2 adalah tahun 2010. Okay? Okay? Sekarang ni dia jatuh. And masa dia jatuh during this time, apa yang berlaku adalah EPF pun tengah sahur ambil harga ni. So apa yang berlaku sekarang, you tengok kalau masa PKP dia jatuh and dia dah 30%. And now dia dah jatuh 30% and dia rebound. So ini adalah harga yang pada saya murah untuk anda beli Axiata dan untuk anda pegang. So ambil lah 3 ke 6 bulan, kita tengok apa result yang akan berlaku dekat Axiata ni. So saya menjangkakan mungkin dia akan naik sehingga paras RM3.9. So sekarang baru harga RM2.7. So is kalau you beli few lot, you get 100% ROI. Sebab kenaikan lebih berapa sen tu naik. Ni RM1 lah. So ini adalah contoh lah macam mana untuk pengguna RSI. So untuk orang yang suka swing ataupun you suka holding stock untuk pegangan yang tempoh yang agak lama, saya sangat-sangat recommend untuk anda include RSI dalam you punya technical analysis supaya you boleh decide untuk beli stock yang oversold untuk you pegang for long term lah, for investment for long term. So kita ambil contoh lain untuk ni counter tak berapa penny lah, you tengok bila jatuh bawah paras 30% and then bila kenaikan naik. Ini adalah cara paling mudah lah kalau you nak. Kita boleh tengok lagi counter-counter lain macam PUC, katakan PUC. Okay, nampak PUC sedang buat kejatuhan sekarang. So tengok dekat mana harga yang you boleh tangkap based on RSI. Ataupun kita tengok Goodway ada volume masuk. Nampak sebelum ni dia jatuh and then dia dah. Sekarang ni apa yang nak berlaku, dia nak naik atas 70%. So kalau dia berjaya break highest ni, mungkin dia akan pecahkan lah dia punya highest 52 weeks bila dia mencapai 70%. Momentum dah ada. Tapi bila dia jaga dia dah sampai 80%, dia dah kena berhati-hati sebab dia mungkin akan buat retracement. Contoh lain lagi, kita ambil GDB. Okay, GDB macam mana bila dia jatuh below sampai 30%, tengok masa sebelum PKP dia naik. Okay, highest price dia adalah masa Februari 20, 17 Februari 20. Sebelum PKP berlaku dia adalah 79 and then dia jatuh sehingga RM3.70 sebab PKP. So RSI masa ni pun dah jatuh bawah 30%. Okay. And then apa yang berlaku, you tengok dia buat kenaikan daripada 36 sen, dia naik sampai the highest adalah RM6.65 sebelum dia buat sideways ranging. Right? So now sebelum ni dia tak pernah break lagi 70% and now dia cuba nak break 70%. So dia nak create momentum. So ada possibility yang dia akan pergi highest lagi lah. Dia akan touch balik the 795 ni, harga 795. So itu cara anda nak gunakan RSI. So pada saya RSI kalau you nak swing, selain kalau you nak swing untuk pegang lama, ada dua method lah. The first one, you have to tengok dulu trend, mestilah uptrend. And then kalau you beli atas 50% punya RSI, dia ada momentum dia dah cantik. Tapi kalau you beli below 30%, dia dah adalah harga selamat sebab dia adalah oversold. Jadi itu adalah method untuk you tangkap. So ini cara-cara yang mudah lah untuk you guna.
banyak stok-stok yang kalau you tengok sekarang memang ada, dah terlalu murah sangat. Sebab sebelum ni dia buat kejatuhan yang banyak disebabkan market punya, our uncertain economy punya market. So you see apa yang berlaku JSM, okay, tengok sebelum masa PKP jatuh and jatuh below 30%. So mana even tu kalau you imagine kalau you tangkap dekat area, katakanlah you tak tangkap area sini kan, ni 95 jatuh bawah ni, you tangkap dekat area sini katakan lower, dia jatuh tak apa, a few days, tak sampai sebulan dia dah buat balik kenaikan, and you hanya pegang dalam 2 bulan and dia dah buat kenaikan menggila dah. Saham ni kalau you sabar, you trade dengan penuh kesabaran, you pegang, you cari stok yang macam ni, insyaAllah you punya profit akan konsisten. Cuma you kena pegang lama sikit. Okay, untuk orang yang swing lah. Untuk orang, untuk orang yang suka day trade, then you have to make sure dia punya momentum 70%. Kalau orang yang nak day trade ni, you tak boleh lah nak ambil masa price oversold. You kena ambil yang time ada RSI ni ada momentum. So around 70% tu sedap lah kalau you nak day trade. Itu adalah cara-cara untuk anda day trade. So itu saja daripada saya. Simple, RSI ni tak ada complicated sangat. Combinekan dengan exponential semua, then you get one good signal. Alright? So itu saja daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi.